Seterusnya, majlis diteruskan dengan taklimat daripada Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Sains dan Sumber Alam. Dengan itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Rozaimi bin Zakaria. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya Rozaimi bin Zakaria selaku Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Sains dan Sumber Alam. Okey. Okey. Hari ini akan saya bentangkan tentang sesi taklimat berkenaan akademik, akademik dan peraturan mahasiswa bagi Fakulti Sains Sumber Alam, terutamanya sekali di dekat UMS, dekat UMS. Ini tata organisasi section akademik. So section akademik ini akan menguruskan segala hal ehwal berkaitan dengan akademik pelajar, termasuklah kursus dari segi penawaran, dan juga gugur ataupun tambah kursus. Ini section akademik punya bahagian tata organisasi. Next. Mahasiswa FSSA, program pengajian dan kod program. So, kalau ikutkan semester ini ataupun sesi 2020-2021 menggunakan pakai kod baharu yang ditetapkan oleh Kementerian Bahagian Kemasukan Pelajar ke Universiti. So kalau kita tengok, U tu dikategorikan sebagai universiti, H tu adalah kod institusi, iaitu kalau UMS adalah H. Kemudian 6 tersebut adalah peringkat pengajian, iaitu sarjana muda. 3 nombor seterusnya adalah NEC Code, National Education Code untuk program tersebut, dan juga 3 nombor yang terakhir adalah penggiliran nombor bagi program, running number bagi program. Next. So di kompleks sains seperti mana yang telah Dekan bicara tadi, kita ada 2 kompleks, kompleks sains dan kompleks perhutanan. Di kompleks sains kita ada 7 program, which is yang menggunakan kompleks bangunan, kompleks sains. Next. Ini kita keluar gambar. So di kompleks perhutanan, kita ada 4 program menggunakan ini adalah gambaran bangunan kompleks perhutanan. Next. Seterusnya biologi pemeliharaan. Berada di Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP. So pencara bagi program ini berada di institut berkenaan. So ini adalah Institut Pendidikan Marine Borneo, IPMB. So di sini
pensyarah bagi program aquaculture dan juga sains marine. Okey. So kita ada gambar hatchery dan juga gambar pejabat ataupun tanda pensyarah-pensyarah atau pejabat pensyarah. Okey, di sebelah kanan. Next. Okey, takvim akademik. So ini adalah takvim akademik bagi semester 1 sesi 2020-2021. So ini secara ringkasnya kalau ikutkan pada semester dan bermula minggu depan, okey, sesi pengkuliahan akan bermula. Okey, 12 hari bulan. Okey, so untuk takvim akademik ini boleh didapati di laman web bahagian pengurusan akademik BPA UMS. Okey, next. Okey, ini cuti semester, ada cuti ulang kaji. Okey, cuti ulang kaji 25 Januari hingga 31 Januari 2021. Pemeriksaan air 1 Februari 2021 hingga 2021. Okey, so cuti semester kita ada juga selama 3 minggu, 22 Februari hingga 14 Mac. Okey, ini tertakluk kepada ini tertakluk kepada MKN, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Pengurusan Tertinggi UMS lah berkenaan pandemik COVID ini. So sumber ni kita boleh klik pada hyperlink ataupun pautan di bawah. Okey, seterusnya adalah jadual kuliah. Okey, kalau jadual kuliah ini, okey, kita boleh rujuk kepada sumber yang tertera di pautan tu. Okey, so kuliah ini jadual kuliah paparan awal jadual kuliah UMS Kampus Induk semester ataupun sesi 1 2020-2021. Next. So dari jadual kuliah ini, di sinilah semua dapatnya ataupun menjadi rujukan kepada pelajar di mana kuliah, jam berapa kuliah, okey, dan juga tenaga pengajar ataupun pensyarah yang mengajar bagi kursus pemerintahan. Okey, di dalam pautan tadi kita boleh scroll untuk mencari sama ada model atau kursus, groups, kumpulan, staf dan pensyarah, bilik dan index department dan fakulti index. So kita pergi, basically pelajar akan pergi ke modul ataupun kursus. Next. Okey, so daripada scroll tu kita boleh tengok kod kursus dan juga nama kursus. Okey, sebagai contoh kita boleh tengok SW32103 kaedah berangkar. Next. Okey, so akan tertera di situ. Okey, waktu kuliah jam 2 hingga ke 5 petang. So kita ada kursus, nama pensyarah dan juga tempat, okey, tempat kuliah. Okey, tapi ini tertakluk kepada mungkin juga lah dengan pengurusan universiti. Okey, disebabkan kita masih mengalami PKP, okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. So aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara online. Okey. Next. Okey. Kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk semester ini, okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19 segera dilakukan secara dalam talian. Okey. Untuk struktur kursus, okey,
Pusat Penataan Ilmu dan Bahasa PPIB adalah khusus trust universiti dan juga khusus-khusus di peringkat Fakulti Sains dan Sumber Alam, okey, akan menggunakan platform Smart Vision 3 ums.edu.my. Saya dimaklumkan oleh pihak PPIB untuk memaklumkan kepada semua pelajar baharu, okey, untuk menggunakan platform Smart Vision 3 ini. Di sinilah aktiviti sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Okey, so maksudnya di sinilah akan pensyarah akan upload lecture note, bagi assignment, tugasan, kuis dan sebagainya. Okey, so ini adalah paparan awal Smart UMS versi 3. Okey, so ini gambaran awal. Next. Siap. Okey, kemudian tugas ketua-ketua program. Okey, seperti mana dekan telah bagi ucapan tadi dan memperkenalkan ketua-ketua program. Okey, ini adalah tugas ketua-ketua program agar semua pelajar tahu, okey, apa tanggungjawab sebagai ketua program dan menjadi rujukan kepada pelajar. Okey, pertama adalah menyelian memantau pelaksanaan peraturan keperluan program kepada pelajar di peringkat program. Kemudian kedua, memantau pendaftaran khusus bagi pelajar mendaftar khusus mengikut peraturan dan syarat-syarat program. Okey, jadi dari kes ini, okey, pendaftaran khusus ini dilakukan okey, merujuk kepada struktur khusus ataupun struktur kurikulum program masing-masing yang ada di Fakulti Sains dan Sumber Alam. Kemudian ketiga, memantau prestasi pelajar dan membantu penasihat akademik iaitu mentor untuk memupuk tahap dan prestasi akademik pelajar yang memuaskan. Okey, maksudnya di sini adalah berkenaan prestasi pelajar yang disediakan oleh mentor setiap program. Okey, so program mentor menti ini akan diterangkan oleh Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Okey, seterusnya. Okey. Okey, struktur kurikulum program. Struktur kurikulum program, okey, terdiri daripada kita ada lecture, okey, which is setiap lecture tu mempunyai ada practical class, field trip, presentation, assignment dan juga reports. Selain itu juga di tahun yang keempat kita ada, tahun ketiga semester yang ke-6, okey, kita ada final year project dan pada tahun keempat, okey, kita ada industry training, okey, latihan industri. Next. Okay. Okey, komponen khusus, okey, mempunyai khusus trust university, okey, termasuk bahasa dan co-curriculum. Okey, which is kalau termasuk bahasa ni disedia oleh PPIB. Okey, kemudian di peringkat fakulti, khusus trust fakulti, class program dan juga khusus minor ataupun khusus elektif. Okey, ini akan diterangkan oleh KP-KP semasa program bersama ketua program ataupun program masing-masing. Okey, seterusnya jumlah khusus bagi program. Okey, setiap khusus dalam satu-satu program adalah digubal sekitar 15 hingga 18 jam kredit per semester. Maksudnya setiap semester itu jumlah jam kredit ada 15 hingga 18. Okey, untuk lebih terperinci, setiap pelajar akan didedahkan kepada struktur khusus mengikut program yang diikuti yang dijelaskan oleh KP pada program bersama ketua program masing-masing. Okey, ini secara gambaran awal, okey, struktur kurikulum pengajian 4 tahun sesi 2020-2021. Kita ada di situ trust university,
okey, penataran ilmu, trust semesti bahasa, okey, dan juga trust semesti co-curriculum. Ini dihandle di peringkat PPIP dan juga pusat co-curriculum UMS. Okey. So di peringkat program ataupun di peringkat fakulti, okey, ini adalah contoh untuk program matematik dengan grafik berkomputer. Okay, kita ada trust program dan juga minor dan juga trust fakulti. Okey, so kamu boleh tengok di akhir tu jumlah jam kredit keseluruhan adalah 127 jam kredit. Okey, dengan setiap semester berada 15 hingga 18 jam kredit. Okey, struktur kursus, setiap kursus yang diambil, okey, kita ada 7 minggu pengkuliahan. Selepas 7 minggu kita ada midterm exam. Ini terpulang dengan cara bagi kursus masing-masing. Selepas itu kita ada mid semester break. Kemudian seterusnya kita ada 7 minggu perkuliahan dan akhir sekali kita ada final exam. Okey, struktur kursus, kenali kursus yang diambil. Okey, setiap kursus yang ditawarkan di peringkat fakulti, okey, ada kod masing-masing mengikut program. Okey, kalau kita tengok di sini di slide berkenaan, contoh SW20503. Okey. So SW itu merujuk kepada program masing-masing. Sebagai contoh SW MCG, SM Matematik Ekonomi, okey, SY Biotech, okey, dan seterusnya. Kemudian nombor 2, okay, the first number indicate the academic year where the course is offered. Tahun pengajian, maksudnya nombor 2 tu mewakili tahun pengajian bagi kursus berkenaan. Okey, seterusnya 2 nombor selepas itu adalah running number ataupun bilangan kursus mengikut semester. Okey, so kalau macam semester ganjil 01, 02, 01, 03, 05. Semester genap 02, 04, 06, 08. Okey. Seterusnya 03, nombor yang kedua, 2 nombor yang terakhir okey, adalah merujuk kepada jam kredit. Okey. So kalau kursus ni ada 3 jam kredit. Okey. Next. Okey, ini adalah contoh-contoh kursus-kursus yang mengikut kod masing-masing. Kalau SS ni adalah sains sekitaran, SY adalah bioteknologi. Okey, seterusnya next slide. Okey, seterusnya struktur kurikulum program. Okey, jam kredit. Sebentar tadi telah ditunjukkan kod khusus dan juga jam kredit. 1 jam kredit mewakili kepada 40 student learning time. Maksudnya 40 ni adalah masa preparation untuk student bagi 1 jam kredit. Okey, kalau 2 jadi 80, kalau 3 jam kredit untuk kursus berkenaan jadi 120. Next. Okay, tapi don't worry because each course has on credit hours and then each program has its total credit hours. So in order to graduate, you must fulfill the total credit hour set by your program. For example, 120 credit hour.
For example, kalau program berkenaan total jam kredit 127, jadi pelajar kena fulfill 127 jam kredit untuk melayakkan dirinya untuk graduate ataupun untuk convocation. Next. Okey. Peraturan akademik. Ini penting. So peraturan akademik ini boleh dirujuk kepada sumbernya adalah berdasarkan kepada kaedah pengajian pasti swaza UMS 2014 pindahan tahun 2019. Pautannya adalah boleh dirujuk pada di slide berkenaan. So di situ ada dua versi, satu versi bahasa Melayu dan juga versi dalam bahasa Inggeris. Next. So daripada slide ini saya just ambil perkara-perkara yang penting. Okay. Pelajar akan status pelajar. Pelajar akan diberi status tidak aktif jika digantung pengajian, menangguh pengajian dan juga tidak mendaftar khusus pada tempoh yang ditetapkan. So pelajar mesti alert ataupun ambil perhatian tentang status pelajar jika pelajar tidak aktif. Okey, ada tiga bahagian di situ tu, digantung pengajian, menangguh pengajian dan juga tidak mendaftar khusus pada tempoh yang ditetapkan. Next. Okey, hilang status sebagai pelajar jika pelajar menarik diri dari pengajian. Okey, dan menarik diri ini mungkin dia pindah universiti ataupun tukar program lain. Okey, dan juga tidak mendaftar selama 2 semester berturut-turut tanpa kebenaran bertulis daripada universiti. Maksudnya pelajar tidak register ataupun mendaftar secara selama 2 semester berturut-turut tanpa menunjukkan sebarang surat tunjuk sebab. Okey. Kemudian mendapat status gagal dan berhenti. Bila status gagal dan berhenti ini bila mana pelajar memperoleh PNGK di bawah 2.0. Okey, 2.0. Kemudian dibuang dari universiti atas tindakan tata tertib. Seterusnya, status tidak aktif atau hilang status sebagai pelajar tidak lagi berhak menerima kemudahan sebagai pelajar, termasuklah kemudahan pinjaman buku, kemudahan makmal, kemudahan setiap fasilitas ataupun kemudahan yang ditawarkan di universiti, terutamanya di Fakulti Sains dan Sumber Alam. Next. Okey, pendaftaran khusus. Okey, adalah wajib lulus ke semua kursus yang ditawarkan untuk satu-satu program bagi melayakkan pelajar tersebut bergraduat. Okey, untuk seperti contoh satu kredit, okey, satu ada kursus 1 jam kredit itu kem perhutanan. Jika gagal, okey, subjek berkenaan, pelajar hendaklah mengambil semula sehinggalah pelajar tersebut lulus, okey, dan bergantung kepada semester maksimum. Setiap tempoh pengajian ni kita ada tempoh pengajian yang maksimum. Okey. Seterusnya. Okey, jam kredit setiap semester. Okey, ini berkenaan dengan kelayakan pelajar untuk mengambil sesuatu kursus, okey, dengan berkaitan dengan PNGK ataupun CGPA. Jika student dengan CGPA-nya atas 2.3 above 2.3, so minimum, okay, 12 credit hour must be taken. Okay, maksudnya 12 jam kredit per semester student
boleh ambil khusus dan maksimum adalah 21 jam kredit. Tetapi jika PNGK ataupun CGPA 2.30 ke bawah, okey, minimum adalah 12 jam kredit, maksimum 15 jam kredit. Jadi diminta pelajar semua untuk fulfill this requirement lah. Maksudnya jika pelajar berada PNGK-nya berada 2.3 ke atas, okey, so pelajar boleh mengambil maksimum 21 jam kredit. Kalau kita tengok struktur kurikulum yang saya tunjuk sebelum tadi, julat antara setiap semester bagi jam kredit adalah 15 hingga 18 jam kredit. Jadi jika pelajar 2.3 ke bawah, kemungkinan besar pelajar kena drop ataupun gugur satu kursus untuk memenuhi kriteria atau peraturan ini. Okey, so dia punya kesan adalah, kesannya pelajar akan menambah semester, okey, untuk menghabiskan ke semua kursus untuk setiap program. Okey, so diharapkan pelajar akan semester 1 ini, basically semester 1 ini khusus di peringkat fundamental ataupun asas. Inilah peluang kamu untuk skor, okey, untuk mendapatkan PNGS, okey, yang tertinggi macam BC dan juga DKCAP tadi. Kalau boleh skor the highest, kalau 4 plate lagi bagus. Okey, next. Okey, ini adalah pengiraan PNGS dan PNGK. Okey, nanti saya boleh untuk transfer kredit. Okey, kita akan tengok kursus-kursus yang berkaitan dengan syllabus dia. Okey, boleh, memang boleh kita pindah jam kredit. Okey, so untuk PNGS ini adalah kiraan PNGS untuk semester lah. Ini untuk semester. Okey, untuk PNGK, okey, boleh tengok pada 10.2.2 ini secara penerangannya lah. Next. Okey, untuk memudahkan pelajar, ini adalah calculator, CGPA calculator. Okey, di situ tertera ada by semester dan juga by all the semester. Maksudnya PNGS untuk semester, PNGK untuk kumulatif untuk kesemua semester yang telah diambil. Okey, so penilaian khusus di peringkat fakulti, okay, kita ada assignment, practical reports, virtual presentation, and then we have mid-semester exam, final exam, test, quiz. But unfortunately, untuk PKP ni, everything we do online. Okay, so maksudnya test secara online, midterm secara online, assignment pun secara online, presentation pun secara online. Okay, so diminta lah macam sebelum-sebelum ini, kita kalau boleh kita ada pelajar boleh dapatkan coverage yang baik, okay, untuk assess, okay, untuk assess setiap assessment yang telah ditetapkan oleh pensyarah bagi kursus-kursus yang ditawarkan semester ini. Okay, so fail to fulfill any of the evaluation could result in you being awarded grade E. Okay, grade E ini adalah grade gagal. Okay, gagal untuk E, which is pelajar tidak memenuhi salah satu assessment yang terbesar. Contohnya macam tadi, contoh assignment, pelajar tidak melibatkan diri dengan ataupun tidak menghantar assignment, so pelajar akan dapat grade E. Okay, so tadi ada student memang PNP ini akan dilakukan sampai PNP secara online di hanya 3 sampai 31 Disember. Okay, 31 Disember. Tetapi perkara ini masih lagi kita bergantung. Okay, tapi depends on pensyarah tersebut. Jika contohnya kamu punya final exam pada bulan 2,
2021. Jika pensyarah berkenaan memang tetapkan untuk ada final exam, then ada final exam secara face to face lah. Tapi untuk preparation ataupun untuk kebaikan dicadangkan agar dilakukan secara online lah. Okay. So pendaftaran khusus. Okay, ini daripada kaedah pengajian pasti swaza. Okay, 4.11, pelajar hendaklah mendaftar semua kursus yang diambil pada setiap semester. 4.1.2, selain daripada pelajar baharu, pra pendaftaran kursus bagi mana-mana semester hendaklah dibuat pada minggu ke-10 dan ke-11 pada semester sebelumnya, mengikut apa-apa cara yang ditetapkan oleh universiti. Maksudnya di sini pelajar, okey, contohnya kamu pelajar semester pertama, untuk semester kedua kamu kena buat pra pendaftaran. Okey, kamu kena buat pra pendaftaran khusus untuk semester akan datang. Okey, pada minggu ke-10 dan minggu ke-11 semester pertama. Okey, semester pertama. Okey, 4.1.3, pelajar wajib membuat pengesahan pendaftaran khusus secara talian dan dikehendaki mencetak slip pendaftaran khusus dalam tempoh 14 hari selepas tarikh minggu gugur tambah khusus. Okey, di sini, okey, selepas pelajar buat pra pendaftaran, pelajar kena membuat pengesahan pendaftaran khusus. Jika pelajar tidak membuat pengesahan pendaftaran khusus, sistem akan automatik sahkan khusus tersebut, okey, bagi pihak pelajar. Maksudnya, kalau pelajar itu tidak cukup khusus selepas disahkan secara automatik, okay, dan pelajar kena memohon untuk menambah khusus secara manual, which is kamu kena isi borang secara manual untuk tambah khusus. Okay. Seterusnya 4.1.4, sekiranya pelajar tidak membuat pengesahan pendaftaran khusus yang dibuat semasa pendaftaran di dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, ini yang saya cakap tadi lah, 4.1.4 ni disahkan secara automatik. Okey, jika sudah tempoh pengesahan tu tamat. Next. Okey, 4.1.5, pelajar yang tidak membuat sebarang pendaftaran khusus masa minggu pra pendaftaran minggu pendaftaran khusus, maka pelajar tersebut akan dianggap tidak mendaftar khusus. Tetapi pelajar masih boleh membuat pendaftaran khusus yang merujuk pada kaedah 4.2. Maksudnya di sini pelajar kena daftar secara manual, isi borang. Kemudian 4.1.6, semua khusus yang telah didaftarkan pada suatu semester akan dibatalkan sekiranya pelajar telah diluluskan untuk menanggung pengajian pada semester berkenaan. Maksudnya di sini, okey, maksudnya di sini pelajar menanggungkan pengajian jika pada semester berkenaan pelajar mengalami sakit. Okey, ada pengesahan daripada doktor yang mengatakan pelajar tidak boleh meneruskan pengajian. Okey, itu dibenarkan untuk menanggung pengajian. 4.1.7, pelajar yang mendapat PNJK bawah 2.3, okey, hendaklah berbincang dengan penasihat akademik pelajar iaitu mentor dan mendapat kebenaran dekan fakulti sebelum pelajar tersebut membuat sebarang pengesahan pendaftaran khusus. Maksudnya ini kes kalau pelajar mengambil lebih jam kredit 12 jam kredit 15 jam kredit bila mana pelajar tersebut mempunyai ataupun mendapat PNJK 2.3 ke bawah. Next. Okey, pendaftaran lewat. So pendaftaran lewat, okey, pelajar dikenakan RM50 bagi setiap kursus yang ingin didaftarkan sebelum mendapat kelulusan dekan. Okey, maksudnya kalau lambat pelajar akan dikenakan penalti RM50. Okey, so saya kena cepat sebab masa makin singkat. Next. Next. Okey,
Saya highlight 4.4.2. Okey. So, denda pendaftaran khusus lepas tempoh dinyatakan dalam 4.1. Maksudnya, pendaftaran khusus berlaku pada minggu pertama hingga minggu ketiga semester pengajian. Minggu keempat, pelajar akan dikenakan penalti RM50 per kursus. Minggu kelima hingga keenam, RM100 per kursus. 7 ke 8, RM200 per kursus. Dan juga minggu ke-9 hingga minggu ke-10, selepas minggu 9 hingga minggu 10, RM300 per kursus. Selepas minggu ke-10, tidak dibenarkan. Okay, so make sure kamu alert tentang ini penting. Okay, nanti akan di-highlight oleh TD EPA bagi sistem mentor-mentee. Okay, peraturan ini, okay, ini untuk kursus ulangan. Okay, gagal dalam suatu kursus boleh mendaftar untuk mengulang kursus yang gagal itu. Okay, untuk kursus-kursus yang pelajar gagal, kamu boleh mengulang dengan syarat kursus berkenaan. Okay, boleh ditawarkan mengikut semester pengajian. Contohnya, kamu kursus pada semester 1 kamu gagal dan kamu mengulang pada semester ke-3 dibenarkan, tapi semester 2 tidak dibenarkan kecuali ada persetujuan untuk menawarkan kursus berkenaan kepada pelajar. Kemudian itu untuk kes pelajar gagal. Untuk kes pelajar yang mendapat grade C-, D+ atau D, pelajar boleh ulang kursus untuk meningkatkan grade. Okey, maksudnya daripada C-, kamu mau tingkatkan jadi A ataupun lebih tinggi daripada C-, dan boleh dibenarkan untuk mengulang ataupun mengambil kursus berkenaan semula. Next. Okey, penangguhan peperiksaan akhir. Next. Okey, pelajar masalah sekitar suatu peperiksaan akhir semester dan waktu. Okey, maksudnya saya rumuskan. Okey, semasa waktu peperiksaan akhir dijalankan secara face, secara bersemuka, okey, didapati pelajar berkenaan mengalami masalah kesihatan, boleh ditangguhkan peperiksaan bagi pelajar berkenaan dengan syarat kena buat surat pengesahan daripada doktor doktor kesihatan, maksudnya hospital kerajaan. Okey, dan kena dibuka 48 jam. Okey, so ini juga penting. Okey, supaya pelajar boleh mengambil kursus ulangan ataupun peperiksaan ulangan bagi kes berkenaan. Next. Okey, seterusnya, jika ibu bapa atau wali seorang pelajar yang mengalami masalah kesihatan kritikal semasa peperiksaan akhir, boleh memohon bagi pihak pelajar berkenaan dengan menyatakan perlakuan daripada pengobatan ataupun hospital kerajaan. Maksudnya, ibu bapa boleh memohon penangguhan bagi pihak pelajar jika pelajar mengalami masalah kesihatan. Next. Okey, peperiksaan gantian. Okey, bagi kes peperiksaan akhir, tarikh peperiksaan gantian akan ditetapkan mengikut kesesuaian kes dan masa. Sekiranya pelajar masih tidak dapat hadir mengikuti peperiksaan gantian pada tarikh yang ditetapkan tanpa alasan munasabah, maka pelajar akan diberi grade E. Okey, grade E seperti yang sedia maklum, grade E adalah subjek gagal. Next. Okey, kehadiran kuliah dan makmal. Okey, kehadiran kuliah dan makmal wajib untuk setiap pelajar hadir dalam semua kuliah, tutorial, makmal dan kerja lapangan. Untuk kes semester akan datang ini, PKP ini, so setiap pelajar wajib hadir secara online. Okey, jika gagal hadir tanpa sembarang surat doktor dari hospital pelajar ataupun kes kecemasan atau kematian, akan dihalang untuk menduduki peperiksaan akhir. Maksudnya di sini kalau pelajar
gagal menunjukkan sebarang surat atau bukti yang mengatakan pelajar ini tidak sihat, okey, semasa kuliah itu dijalankan, okey, so pelajar akan dihalang untuk menduduki peperiksaan akhir. Next. Okey, ini adalah court status, okey, tanpa nilai grade. So kamu boleh tujuk TL tidak lengkap, sedang maju audit, tarik diri, PP tanpa peperiksaan. X tidak hadir sebarang penilaian. Double X berkaitan tata tertib. Okey, ini berkaitan tata tertib ni basically yang berlaku pelajar meniru semasa peperiksaan akhir dijalankan. So ini akan diambil tindakan tata tertib lah. Kemudian L lulus, G gagal, ulang grade. Kalau macam tadi tu, kalau C minus, okey, kamu mau mengulang boleh. Okey, so ulang mata pelajaran dan juga ulangan khas. Next. Okey. Sekian, terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan boleh message, tinggalkan pesanan, nanti saya jawablah. Ada bagi 5 minit lah. Okey, jika tiada sebarang pertanyaan, okey, jika sebarang pertanyaan, next slide. Okay. Ini saya kurikulum pilih sendiri. Okey, nanti saya share dengan pelajar semua video tentang khusus Kokem, ya, melalui ketua program. Okey, ini saya cerangkan secara ringkas betul khusus PPIB. Selepas ni akan ada video daripada PPIB. Next. Sorry lah sebab saya tidak ada yang ni lah. Okey, so kalau kan kita ada gugusan wajib, gugusan bahasa Inggeris asas, gugusan bahasa asing dan tempatan, gugusan bahasa Inggeris dan lanjutan. So gugusan liberal. Okey, untuk gugusan wajib ini wajib untuk semua pelajar UMS ambil. Okey. Kemudian untuk gugusan bahasa Inggeris asas, ini hanya pelajar yang mendapat muid band 2 dan 3 sahaja. Okey. So mana-mana pelajar yang mendapat muid band 2 dan band 3 sahaja, okey, kena ambil bahasa Inggeris asas. Untuk gugusan bahasa asing dan tempatan, okey, ini hanya pelajar untuk muid band 4, 5 dan 6 sahaja. Okey, so ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Kalau pelajar contohnya mengambil bahasa Perancis, tahap pertama, jadi dia kena lengkapkan ke semua tahap. Maksudnya Perancis tahap pertama, Perancis tahap 2 dan tahap 3. Sebagai contoh, jika pelajar, okey, kalau mengambil lebih pada bahasa asing ni akan menjadi beban kepada pelajar, okey, untuk jam kredit lah. So saya tidak galakkan sangat untuk ambil, okey, lebih. So contohnya, tahap pertama kamu ambil Perancis, tetapi selepas itu pada SEM 2 kamu ambil kamu ambil bahasa asing yang lain. Contohnya kamu ambil bahasa Arab, tidak dibenarkan untuk mengambil bahasa Arab tahap kedua terus. Okey, jadi kamu kena ambil semula di tahap pertama. Okey, so maksudnya kena lengkap ketiga-tiga tahap untuk setiap khusus bahasa asing dan tempatan. Tempatan ni contohnya bahasa Kedazan, macam tu. Okey. Untuk gugusan bahasa Inggeris, okey, ini yang untuk grade 4, 5 dan 6. Pada semester keempat, kamu kena ambil bahasa Inggeris lanjutan seperti yang ditertera dalam kod. Itulah UB. Nanti ada video dan kamu boleh rujuk pada video tu. Okey. Kemudian saya mau highlight yang gugusan pengajian liberal.
Untuk batch 2020-2021, okey, pelajar kena mengambil kursus liberal dengan kod UL sahaja. Okey, maksudnya kalau kamu ada jumpa UC, UE, UK, itu tidak dibenarkan. Itu untuk pelajar senior. Okey, itu pelajar senior. Untuk kamu pelajar tahun pertama, kamu kena ambil kursus yang berkodkan UL sahaja. Okey, contoh semester 1 ambil 1 atau 2 kursus. Kemudian sem 2 ambil 2 atau 1 kursus. Maksudnya padanan kepada semester 1 dan semester 2 mesti ada 3 kursus UL yang kamu ambil. Okey. Tapi rujuk jugalah struktur kurikulum yang kamu apa tadi? Tidak dalam okey, sebab sekarang ni pelajar belum mendaftar lagi kursus UL. Okey, jadi belum ada jadual lagi di peringkat PPIB, sebab PPIB ni cater satu UMS punya pelajar. Okey. Jadi untuk kursus liberal ni pelajar kena ambil 3 kursus. Okey, tidak kisahlah semester 1 kamu ambil 2 kursus, semester 2 kamu ambil 1 kursus, ataupun semester 1 kamu ambil 1 kursus, semester 2 kamu ambil 2 kursus. Tapi depends, okey, bergantung juga dengan struktur kurikulum program. Okey, tengok struktur program kamu, nanti KPKP bagi talimat tentang struktur kurikulum program. Ya, satu bahasa saja, okey, satu bahasa saja, tidak perlu ambil 2-3 bahasa. Sebab kalau kamu ambil 2 ataupun 3 bahasa, jadi kamu bermula daripada tahap 1 sampai tahap 3. Kalau ada 2 bahasa basingan, so kamu ada 6 kursus, 6 tahap. Maksudnya tahap pertama, tahap 2, tahap 3 untuk 1 kursus, tahap 1, tahap 2, tahap 3 lagi untuk 1 kursus. Jadi ada 6 tahap, jadi 6 kursus. Jadi membebankan pelajar. Okey. Okey, so selepas ni saya tunjuk paparan video daripada kursus PPIB. Okey. Dan okey, so boleh rujuklah. So ini dalam bahasa Inggeris. Pusat Penekanan Ilmu dan Bahasa PPIB Universiti Malaysia Sabah telah ditubuhkan pada tahun 1994 dengan tujuan menawarkan kursus-kursus Trust University kepada semua pelajar. Pusat ini ditubuhkan untuk merealisasikan visi dan misi UMS, iaitu melahirkan pelajar yang berketerampilan dan seimbang dalam semua bidang ilmu pengajiannya. Tujuan utama kursus-kursus yang ditawarkan adalah untuk membantu fakulti membentuk para pelajar yang bukan saja berilmu dan mempunyai kemahiran dalam bidang masing-masing,
Malahan, juga mempunyai nilai-nilai insannya, seimbang dan holistik, sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Pusat Penekanan Ilmu dan Bahasa komited melahirkan siswa yang mempunyai nilai-nilai insannya dan mampu menghadapi cabaran pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan menetapkan berbagai kursus di bawah 3 gugusan, yaitu gugusan wajib, gugusan pengajian liberal, dan gugusan bahasa. Struktur penawaran khusus PPIB bagi pelajar tempatan seperti sains dan sumber alam adalah seperti berikut. Okey, sebenarnya tadi itu adalah video. Okey, so saya akan jawab beberapa yang saya sempat Okey, pertanyaan pelajar. Kali kan khusus PPIB ni yang kamu kena ambil total semua adalah 20 jam kredit. Okey, 20 jam kredit. Lebih dibolehkan tetapi tidak digalakkan disebabkan oleh beban
belajar nanti. Okey, beban belajar nantilah. So, untuk kalau ikut struktur kurikulum, 20 jam kredit hendaklah dihabiskan dalam tahun pertama dan tahun kedua. Okey. Tapi jika ada sebarang kes ataupun barang masalah, boleh dipertimbangkan melalui kelulusan dekan untuk mengambil pada semester yang lain lah. Okey. Okey. So, selepas ini akan ada di kalimat daripada TD. Okey. So, akhir kata dari saya, okey, selamat datang ke UMS, sebenarnya Fakulti Sains dan Sumber Alam. Okey, dan bagi saya bagi program-program yang ditawarkan kepada kamu, okey, bagi saya ini sudah menjadi kadar kamu, okey. Jadi tuntutlah ilmu, okey, sedalam yang mungkin, sejauh yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Okey, makin jauh, makin dalam, makin banyak kita tuntut ilmu, makin dekat kita dengan pencipta kita. Okey. So, good luck everyone. Okey. So nanti kalau ada apa-apa boleh kontak lah, okey, ataupun email kepada saya. Okey. So itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas taklimat akademik dan juga taklimat PPIB sebentar tadi. Bagi pihak fakulti mengucapkan penghargaan kepada pihak PPIB.